سبحان من قد صور فيك البهاء الأنوار بالحسن قد فقت الورى كالبدر تبدو في الفلك سبحان من قد صور فيك البهاء الأنوار بالحسن قد فقت الورى كالبدر تبدو في الفلك جل الذي قد أعد لك يا حبيبي ما أجملك الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك يا من هواه بالفؤاد بالوصل النعيم والوداد يا سيدي أنت المراد طوبى لمن دربك سالك يا من هواه بالفؤاد بالوصل النعيم والوداد يا سيدي أنت المراد طوبى لمن دربك سالك يهنى الذي قد أملك يا حبيبي ما أجملك الله نبي الله حبيب الله ما أجملك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا رؤية ليلة القدر ومكنا من الدعاء فيها. اللهم يا أرحم الراحمين مكنا من إحياء ليلة القدر ومكنا من الدعاء فيها يا الله يا كريم. اللهم وفقنا للخير يا أرحم الراحمين واجعلنا من الصالحين وادخلنا الجنة يا أكرم الأكرمين. أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa, yani yang telah mengajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang kuat, yang dia adalah Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah belajar daripada Jibril alaihi salam. Dia telah mengambil Al-Quran, dia telah mengambil Al-Quran daripada Jibril alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada para sahabat, dan para sahabat telah mengajar kepada yang setelah mereka, dan yang setelah mereka telah mengajar yang setelah mereka. Dan seperti ini ilmu telah diambil satu generasi daripada generasi yang sebelumnya, dan ini dinamakan at-talaqqi. Ini adalah cara talaqqi yang diguna oleh ulama untuk mengambil ilmu dan mengajar ilmu. Dan ini adalah cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Mafhum daripada ini, sesungguhnya ilmu agama ini diambil secara ta'allum,
mesti ia dengan cara talaqi, yakni seorang pelajar dia ambil daripada guru. Maka dia mengambil daripada guru. Ini adalah caranya. Ilmu agama diambil secara bertalaqi. Maka ilmu agama bukan diambil dengan cara seorang dia membeli satu kitab daripada mana-mana pasar, kemudian dia baca sendiri dan faham sendiri dan dia jadi guru bagi dirinya. Bukan ini caranya. Dan ulama kata orang yang mengambil Al-Quran hanya daripada mushaf tanpa talaqi tidak dinamakan qari, bahkan dinamakan mushafi. Dan orang yang mengambil ilmu daripada kitab sahaja tanpa talaqi tidak dinamakan orang yang alim, bahkan ini sahafi. Ini bukan orang alim. Orang yang alim yang mengambil ilmunya secara talaqi dengan isnad. Dan ini adalah cara para ulama kita daripada zaman dahulu. Tetapi pada zaman sekarang ada ramai orang tidak mengambil berat tentang isnad dan tidak mengambil berat tentang ilmu mereka bersambung dengan isnad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang al-isnad ini satu perkara yang penting. Karena kalau tidak ada isnad, bagaimana diketahui apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis dan apa yang dikatakan oleh para ulama yang besar? Kalau tanpa isnad, maka sesiapa akan menisbahkan kepada sesiapa apa-apa perkataan. Kalau orang kata Imam Syafi'i kata sekian, tapi dia tidak ada isnad kepada Imam Syafi'i, bagaimana dia dapat tahu bahawasanya Imam Syafi'i telah kata ini? Maka muslimin dan muslimat, menjaga isnad ada padanya menjaga agama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bukankah ada setengah orang yang mereka telah membuat hadis palsu dan mereka menisbahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana kita membezakan di antara yang palsu dan yang betul? Dengan isnad dan dengan ilmu yang dinamakan ilmu mustalah. Maka ilmu ini diambil secara bertalaqi. Ini adalah caranya. Yang mahu selamat dalam agamanya, ini adalah cara yang dia buat. Dia mengambil ilmu daripada seorang alim yang dipercayai, yang bertakwa, yang dia telah mengambil ilmunya daripada yang sebelumnya. Ada isnad bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan sesiapa yang dia bercakap tentang agama maknanya dia betul dan boleh ikut dia. Bukan. Zaman sekarang ada ramai orang yang sesat. Mereka cakap tentang agama tetapi mereka sebut beberapa kisah, kemudian mereka mahu masukkan aqidah yang sesat. Ada yang mahu masukkan aqidah mujassimah, ada yang mahu masukkan aqidah Mu'tazilah, ada yang mahu masukkan aqidah Syiah dan seperti itu. Maka bukan sesiapa yang bercakap apa-apa maknanya dia benar dan dia ikut cara yang betul. Maka yang mahu selamat untuk dirinya, ini cara yang dia buat. Ini adalah cara yang dia buat, yang dia jaga untuk mengambil ilmu secara bertalaqi. Dan jangan seorang dia berfatwa tanpa ilmu. Jangan seorang berfatwa tanpa ilmu. Ada ramai orang dalam agama mereka tidak kisah. Kalau mereka dipersoalkan tentang apa-apa dalam agama, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka bercakap, mereka kata ini halal, itu haram, yang ini wajib, tanpa ilmu, wal'iyadhu billahi ta'ala. Berfatwa tanpa ilmu dalam agama ini adalah dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man afta bighairi ilmin fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Sesiapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka atasnya laknat Allah dan para malaikat dan semua manusia. Maka seorang yang mahu selamat untuk agamanya, dia mahu jaga dirinya daripada api neraka,
jangan dia berani berfatwa tanpa ilmu. Apabila seorang dipersoalkan tentang sesuatu dalam agama dan dia tidak tahu hukumnya, hendaklah dia kata, la adri, saya tidak tahu. Dan jangan dia kata, pendapat saya perkara ini hukumnya sekian, sedangkan dia bukan alim, dia bukan bercakap berdasar dalil, tapi dia hanya cakap dengan kejahilan macam itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bukan setiap orang ahli untuk membuat ijtihad dalam agama. Jangan seorang dia mengangkat dirinya sampai menjadikan dirinya dalam kedudukan Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan dia mahu membuat ijtihad sedangkan dia orang yang belum belajar ilmu fardu ain, sedangkan dia orang yang bahasa Arab dia tidak boleh baca, sedangkan dia orang yang tidak belajar ilmu, banyak daripada ilmu yang diperlukan untuk orang jadi mujtahid. Maka hendaklah seorang ingat bahawasanya di hari akhirat dia akan dipersoalkan tentang apa yang dia telah kata. Maka jangan dia berani untuk memberi fatwa tanpa ilmu. Lagi ada setengah orang mereka tidak mahu talaqi, tidak mahu cara talaqi, dan mahu berfatwa tanpa ilmu. Bahkan mereka mahu untuk menafsirkan Al-Quran, kitab Allah, mereka mahu menafsirkannya tanpa ilmu, wal'iyadhu billah. Terdapat pada zaman sekarang setengah orang yang mereka membuat apa yang dinamakan halaqah, yang mereka berkumpul, dan kadang-kadang ini jadi banyak di bulan Ramadan. Kemudian seorang daripada mereka, dia jadi ketua dalam halaqah, mereka pegang mushaf Al-Quran dan mula menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Tak ada di antara mereka seorang yang alim. Bahkan dalam banyak keadaan tak ada seorang yang tahu bahasa Arab. Bahkan dalam banyak keadaan tak ada seorang yang pandai dalam ilmu tajwid. Mereka tidak mahu pergi kepada ulama. Mereka hanya mahu duduk dan mereka mahu tafsir sendiri kitab Allah Al-Quran, wal'iyadhu billahi ta'ala, tanpa ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, haram ke atas orang yang bukan alim untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Haram perkara ini. Maka setengah orang mereka kata, atau setengah orang mereka membuka mushaf Al-Quran, pilih satu surah, contoh surat Tabarak, kemudian mereka mula tafsirkan tanpa ilmu. Ada di antara mereka yang kata, saya berpendapat Tabaraka maknanya sekian-sekian. Kemudian dia tanya kepada sahabatnya, dia kata, pendapat kamu apa? Maka sahabatnya yang lagi jahil, dia kata, saya berpendapat bahawasanya Tabaraka itu maknanya lain. Saya tak setuju dengan kamu. Seolah-olah dia sangka dirinya Imam Syafi'i bersama Imam Malik dan sedang membincang tentang tafsirul Quran. Sedangkan dua-dua mereka ini yang buat perbuatan itu adalah orang-orang jahil yang mana tidak tahu bagaimana cara para ulama dalam menuntut ilmu dan mengajar ilmu dan jaga amanah dalam ilmu. Jaga amanah dalam ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu satu ketika dia telah dipersoalkan tentang satu perkataan dalam Al-Quran, apakah maknanya? Wa fakihatan wa abba, perkataan wa abba. Maka Abu Bakar kata, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni in aftaitu fi kitabillahi bima la a'lam. Yani bumi mana yang akan membawa saya? Langit apa yang akan menaungi saya jika saya memberi fatwa tentang sesuatu dalam Al-Quran tanpa ilmu? Abu Bakr As-Siddiq, orang Arab, anak kepada orang Arab, sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seafdal para awliya dalam umat ini, belajar Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup bersama Rasulullah di Makkah dan di Madinah dan berhijrah bersamanya, dan dia kata saya tidak tahu. Dia kata saya tidak tahu. Tapi terdapat setengah pemuda-pemudi zaman sekarang, mereka
masih lagi dinamakan berdarah panas, dan mereka mahu buat halaqah, jemput orang, dan mereka tafsir tanpa ilmu, tanpa ambil ilmu tafsir secara bertalaqi. Kemudian mereka kata, kita adalah membuat tadabbur dan kita beramal dengan firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Muslimin dan muslimat, ini apa yang syaitan mewahamkan kepada mereka. Kerana apa yang mereka buat, mereka menafsirkan Quran tanpa ilmu, kemudian mereka menamakan ini dengan tadabbur. Sedangkan tadabbur yang ia kita fikir tentang makna-makna yang betul bagi ayat-ayat daripada Al-Quran, itu adalah tadabbur, dan makna ini kita belajarnya melalui talaqi. Setelah kita belajar daripada ulama tentang makna ayat Al-Quran, kita buat tadabbur, kita fikir tentang makna-makna ayat yang kita belajar daripada ulama maknanya. Bukan tanpa ilmu macam itu, seorang menafsirkan bagi dirinya, kemudian dia fikir tentang makna yang dalam banyak keadaan salah kerana dia memahami sendiri tanpa rujuk kepada ulama, dan kadang-kadang ada di antara mereka sampai kepada al-ayatul mutasyabihat, ayat mutasyabihat yang tidak boleh ditafsirkan secara zahirnya, seperti firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Ayat ini apa maknanya yang sebenar? Maknanya Allah Ta'ala dia yang telah memberi hidayah iman kepada para malaikat penduduk langit, dan dia yang telah memberi iman kepada orang-orang yang beriman di kalangan manusia dan yang beriman di kalangan jin yang ada di bumi. Ini makna Allahu nurus samawati wal ard. Bukan maknanya Allah adalah cahaya seperti cahaya bulan atau cahaya matahari. Bahkan yang mempercayai itu, orang ini tidak mengenal Allah, wal'iyadhu billahi ta'ala. Allah Ta'ala dia yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Dia bukan cahaya dan bukan kegelapan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan juga maka ada setengah orang yang sampai kepada ayat ini, dan dengan cara mereka yang tidak betul, tidak mahu ikut talaqi, mereka tafsir tanpa ilmu, dan mereka jatuh dalam kesesatan, menjatuhkan orang lain dalam kesesatan. Ada yang kata ayat ini maknanya Allah Ta'ala adalah cahaya yang putih, warnanya putih, wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka ini adalah kekufuran, wal'iyadhu billah, kerana Allah Ta'ala tidak seperti cahaya, tidak seperti kegelapan, dia tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Muslimin dan muslimat, dan ada juga yang sampai kepada firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam surat Al-Hadid. Ayat ini maknanya yang benar adalah Allah Ta'ala tahu tentang kamu di mana-mana kamu berada. Ini makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan maknanya Allah berada di setiap tempat dengan zatnya. Bukan maknanya Allah seperti udara tersebar di banyak tempat. Bukan. Tetapi ada setengah orang yang mereka rajin mahu buat halaqah tafsir Quran tanpa ilmu, tidak mahu duduk dengan para ulama, tidak mahu datang kepada majlis belajar bersama ulama. Maka ada setengah daripada mereka menafsirkan ayat ini dengan makna Allah tersebar di semua tempat dengan zatnya secara hakikat, wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan ini adalah aqidah hulul. Ini maknanya mereka mempercayai Allah meresap, menjelma di dalam alam, dan ini kekufuran, wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka perlu berhati-hati, dan ilmu hendaklah diambil secara bertalaqi, bukan daripada sesiapa diambil, daripada orang yang daripada ahlus sunnah wal jamaah. Belajar ilmu dengan talaqi daripada yang sebelumnya. Ada isnad, dia orang yang dipercayai. Ini adalah cara untuk kita mengambil ilmu dengan betul. Zaman sekarang ramai orang mereka tidak ada semangat untuk pergi duduk bersama para ulama, duduk berjumpa dengan orang alim. Tapi ramai orang mereka sibuk dengan dunia, dengan hal dunia.
Walaupun jemput mereka dengar sedikit ilmu, dia tidak mahu. Dia mahu dunia. Dia mahu dunia. Subhanallahil azim. Ini tanda hatinya ada padanya masalah. Karena tanda kebaikan pada diri seorang, dia suka untuk ikut majlis ilmu dan menambahkan ilmu, itu tanda kebaikan. Adapun orang yang lari daripada majlis ilmu, tidak mahu belajar ilmu, ini bukan tanda yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dengar kepada kisah ini yang ada padanya i'tibar, yang mana ia kisah Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada para sahabat Rasulullah. Bahkan dia di antara fuqaha para sahabat. Dia seorang faqih. Satu ketika dia dengar bahawasanya ada suatu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutnya, tapi dia tidak mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia telah mendengar hadis ini dengan cara ada di antaranya dan Rasulullah dua orang. Maknanya seorang menukilkan daripada Rasulullah dan dia meriwayatkan kepada orang lain, kemudian Jabir jadi orang yang ketiga. Jadi ada dua orang di antaranya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir, walaupun dia pernah dengar hadis daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tengok semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Dia tidak kata, ini satu hadis sahaja. Saya ada dengar banyak hadis yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Bahkan dia dengar bahawasanya Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu, dia duduk tinggal di Mesir, dan ini setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berazam untuk pergi musafir untuk berjumpa dengan Abdullah ibn Unais, kerana Abdullah ibn Unais telah mendengar hadis itu secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mahu mendekatkan lagi isnadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ada dalam isnad hanya seorang di antaranya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir bin Abdullah dia musafir daripada Madinah ke Mesir, jarak perjalanan 1 bulan hanya untuk mendengar satu hadis daripada Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Dia sampai ke Mesir, maka orang yang jaga pintu dia kata kepada Abdullah ibn Unais, ada seorang dekat pintu namanya Jabir, dia mahu masuk. Maka Abdullah kata, Jabir ibn Abdullah. Maka kata, ya Jabir ibn Abdullah. Maka dia masuk dan dia peluknya, dan dia telah meriwayatkan kepadanya hadis itu. Dan setelah itu Jabir dia balik ke Madinah Al-Munawwarah. Dia hanya musafir untuk mahu dengar satu hadis daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang kadang-kadang dibuat daurah, dibuat majlis, dibuat ini, cuba untuk menjemput setengah orang ikut majlis, belajar ilmu, dengar nasihat. Tapi ramai yang sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Dan dia sibuk, dia sibuk tidak jaga dirinya, dan dia tidak jaga family dia juga. Maknanya kalau seorang ayah dia sendiri kalau seorang ayah dia sendiri tidak ambil berat tentang belajar ilmu agama, dalam banyak keadaan anaknya akan jadi sepertinya, dan kadang-kadang lagi teruk daripada keadaannya. Maka hendaklah seorang dia ingat bahawasanya dia, anak dia, isterinya, kerabatnya semua akan meninggal dunia ini. Maka yang mahu berjaya, hendaklah dia belajar ilmu tapi dengan cara yang betul. Ramai orang mereka rasa semangat mahu belajar ilmu, tapi buka apa-apa dalam YouTube, buka apa-apa dalam Facebook. Mereka
dengar kepada setengah orang yang yang tidak ahli untuk mengajar, bukan ahli untuk mengajar ilmu agama, dan mereka dengar daripada mereka, dan kadang-kadang golongan itu mereka daripada golongan sesat, masukkan kepada yang mendengar mereka aqidah selain aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, jom kita lagi rajin dalam dakwah melalui social media dalam zaman sekarang, supaya kita dapat memberi isian yang bagus bagi orang ramai, supaya mereka tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak baik. Maka saya mahu ingatkan semua yang ikut kita pada malam ini untuk membuat share kepada pengajian ini sekurang-kurangnya kepada 10 orang. Buat share, buat tag, ingatkan mereka supaya mereka masuk dan belajar ilmu agama. Okey, insya-Allah pada malam ini kita mahu sambung baca dalam kitab Mukhtasar. Maka yang mahu salinan daripada apa yang kita akan baca pada hari ini dan apa yang kita baca pada semalam, dia boleh download daripada Telegram. Kita sudah upload satu bahagian yang baru daripada kitab yang kita membaca. Maka kita akan baca dalam muka surat 55, dan tajuk pada malam ini kita mahu baca tentang al-jama'ah wal jumu'ah, salat jamaah dan salat jumu'ah. Qala al-muallif rahimahullah, kata pengarang rahimahullah, فصل الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية، وفي الجمعة فرض عين عليهم إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية لا في الخيام، لأنها لا تجب على أهل الخيام. صلاة berjamaah ke atas lelaki yang merdeka bermukim, ke atas lelaki-lelaki yang merdeka bermukim, lagi baligh, lagi tidak uzur, adalah fardu kifayah. Manakala ianya pada salat Jumaat adalah fardu ain ke atas mereka sekiranya bilangan mereka adalah 40 orang yang mukallaf, yang bermustautin di dalam bangunan, bukan di dalam khemah, kerana sesungguhnya salat Jumaat tidak wajib ke atas orang yang tinggal dalam khemah. Okey, maka tentang salat jamaah, kata para ulama, salat jamaah dalam 5 waktu, salat jamaah 5 waktu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ke atas lelaki-lelaki yang mereka merdeka, yang mereka bersifat muqim, dan mereka balighin, mereka orang-orang yang baligh, dan ghairil ma'dhurin, tidak ada uzur bagi mereka untuk meninggalkan salat jamaah. Maka apabila kita kata ia fardu kifayah ke atas az-zukur, yakni lelaki-lelaki, maka keluar dengan ini wanita, maka bukan fardu ke atas perempuan-perempuan, dan juga bukan fardu ke atas hamba sahaya, yakni salat jamaah. Kita cakap tentang salat jamaah, maka salat secara berjamaah bukan fardu ke atas wanita-wanita, dan juga bukan fardu ke atas hamba sahaya, dan juga bukan fardu ke atas orang musafir. Kita kata ia fardu kifayah ke atas siapa? Fardu kifayah ke atas lelaki-lelaki yang bersifat merdeka, yang mereka bersifat muqim, yang mereka orang-orang baligh, yang tidak ada uzur bagi mereka untuk meninggalkan salat jamaah. Fardu kifayah ke atas mereka, apakah makna fardu kifayah? Yani jika setengah daripada mereka yang ada dalam satu kampung contohnya, atau satu bandar, setengah daripada mereka membuat
membuat solat secara berjamaah di satu tempat yang zahir padanya syiar jamaah, syiar solat jamaah, supaya orang yang masuk ke kawasan itu dia mampu untuk pergi dan ikut dan buat solat jamaah bersama mereka, maka kalau dibuat dengan cara yang zahir syiar, maka tidak ada dosa ke atas semua yang ada pada mereka sifat yang tersebut. Tetapi jika semua mereka meninggalkan solat jamaah tanpa uzur, mereka tidak buatnya, maka dalam keadaan semua yang mereka bersifat yang kita telah sebut, mereka berdosa. Ini adalah fardu kifayah. Ini makna fardu kifayah. Jika sebahagian daripada mereka buat fardu ini, yang ia fardu kifayah, sebahagian daripada yang wajib ke atas mereka, maka semua selamat daripada dosa. Maka ia solat jamaah bukan fardu ke atas orang yang musafir, bukan fardu ke atas orang yang musafir. Maka kita kata syarat ia ke atas orang yang muqim. Apakah makna muqim dan apakah makna musafir dan apakah makna mustautin? Ini sangat penting dijelaskan. Apabila kita sebut perkataan muqim atau mustautin atau musafir, ada beza di antara tiga ini. Hendaklah difahami kerana nanti dalam fasal ini kita akan menggunakan tiga perkataan ini. Muqim, musafir, mustautin. Orang yang mustautin, kita mula dengan mustautin. Mustautin adalah yang tinggal di satu tempat dan di mana-mana ke mana-mana dia pergi, niatnya untuk kembali kepadanya. Yani dia contoh pergi 10 tahun mahu kerja di satu bandar, tapi dalam hatinya setelah 10 tahun mahu kembali kepada tempat itu. Dia keluar untuk mahu belajar 5 tahun, kemudian niatnya dia habis, kemudian nak balik ke tempat itu. Maka itu adalah yang namanya itu yang ia adalah watan bagi dia, dan dia dikira mustautin di tempat itu. Maka jika kamu pergi untuk kerja di satu bandar, tapi niat kamu tak akan kekal dalam bandar ini, kamu mahu tinggalkannya dan balik kepada kampung kamu, contoh yang kamu niat, mana-mana kamu pergi akan kembali kepada kampung itu. Itu adalah tempat yang mana kamu mustautin dalamnya. Ini makna mustautin. Adapun muqim, ada beza di antara muqim dan mustautin. Muqim adalah orang yang masuk ke satu bandar atau kampung dan niatnya untuk kekal di dalamnya 4 hari yang sempurna selain hari masuk dan hari keluar. Selain hari masuk dan hari keluar. Itu dinamakan apa? Muqim. Dan apabila kita kata 4 hari, 1 hari dikira daripada fajar sampai maghrib, maka kita kata 4 hari yang sempurna, yakni 4 hari daripada fajar sampai maghrib yang sempurna. Jika dia masuk ke satu tempat, satu bandar atau kampung, niatnya untuk kekal dalamnya 4 hari sempurna selain hari yang dia masuk padanya, hari yang keluar padanya, maka ini dikira muqim. Contoh, kalau orang dia masuk pada hari Isnin ke satu tempat, dia masuk waktu zuhur, itu dikira hari masuk. Kemudian niatnya untuk kekal Selasa semuanya sempurna, dan Rabu dan Khamis dan Jumaat, dan dia mahu keluar Sabtu waktu zuhur, maka ini dikira muqim di tempat itu kerana ada 4 hari sempurna yang dia niat untuk habiskan di sana, di tempat itu. Selain hari masuk dan hari keluar, ada 4 hari yang sempurna. Ini apa yang dinamakan dengan muqim. Maka orang yang muqim ini wajib ke atas dia dari sudut fardu kifayah, yakni untuk dia buat salat jamaah dalam 5 waktu. Adapun orang musafir, maka tidak wajib ke atas dia salat jamaah. Tidak wajib ke atas dia salat jamaah. Dan orang musafir adalah
yang masuk satu kampung atau bandar dan niatnya untuk duduk dalamnya kurang daripada 4 hari yang sempurna. Itu adalah apa yang dinamakan muqim atau itu yang dinamakan musafir. Itu yang dinamakan dengan musafir. Musafir adalah yang masuk satu kampung atau bandar dan niatnya untuk kekal dalamnya kurang daripada 4 hari yang sempurna. Ini namanya musafir. Maka sudah diketahui dengan ini beza di antara mustautin, muqim dan musafir. Maka jika orang mahu masuk satu bandar, dia kekal dalamnya 2 hari sahaja dan keluar daripadanya, yakni dia musafir kepadanya, tinggal di sana 2 hari dan dia keluar daripadanya, ini dikira musafir. Okey. Dan juga solat jemaah bukan fardu ke atas kanak-kanak yang belum baligh lagi, dan juga bukan fardu ke atas yang ada uzur, yang ada uzur yang daripada uzur-uzur yang diiktibarkan seperti contoh orang yang tidak dapat pergi ke solat jemaah di tempatnya kerana dia sakit sangat, tak dapat untuk keluar rumah untuk nak pergi buat solat jemaah di tempat jemaah. Contoh ini adalah di antara contohnya. Dan untuk solat Jumaat, maka solat Jumaat adalah fardu ain ke atas yang telah disebut jika mereka 40 yang mustautinin, 40 yang mustautinin di dalam bangunan-bangunan, bukan dalam kemah. Yani salat Jumaat adalah fardu ain. Fardu ain ke atas lelaki-lelaki yang bersifat merdeka, yang mereka adalah muqim, dan berakal, dan mereka adalah baligh dan tidak ada uzur untuk meninggalkan solat Jumaat. Jika ada di antara mereka ini 40 lelaki yang mustautin di kawasan itu, maka mereka kena buat solat Jumaat. Apabila ada dalam satu kawasan 40 lelaki mustautin dengan sifat-sifat yang kita telah sebut, maka wajib ke atas mereka untuk membuat solat Jumaat. Jika mereka kurang daripada 40, kampung itu atau kawasan itu tidak cukup dalamnya 40, maka mereka tidak buat solat Jumaat dengan kurang daripada 40. Jika kampung mereka ini jauh daripada tempat yang ada padanya Jumaat, maknanya kampung mereka bilangan tidak cukup 40 lelaki dengan sifat yang tersebut, dan lelaki-lelaki ini yang 40 kena ada 40 di kalangan mereka mustautin supaya sah Jumaat. Hendaklah difahami di sini, untuk sah salat Jumaat mesti ada di antara mereka 40 mustautin, bukan hanya muqim. Beza di antara muqim dan mustautin. Beza. Mustautin, seperti mana kita telah sebut ta'rifan mustautin tadi, kena ada di antara mereka 40 mustautin supaya sah Jumaat. Kalau ada 100 lelaki contoh dalam tempat itu, tapi 100 lelaki itu yang mustautin di antara mereka adalah hanya 10. Yang lain bukan mustautin, muqim, bukan mustautin, maka tidak sah Jumaat dalam keadaan ini kerana tak ada 40 mustautin. Kena ada 40 mustautin.
muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan jika satu kawasan, satu kampung tak ada dalamnya 40 mustautin dengan sifat yang kita sebut, apakah mereka buat? Maka jika tidak sampai kepada mereka azan Jumaat daripada kampung yang sebelah yang mana mereka buat Jumaat padanya, maka dalam keadaan ini jika mereka jauh daripada Jumaat, tempat yang dibuat dalamnya Jumaat, maka apakah mereka buat? Mereka salat zuhur. Mereka salat zuhur kerana kerana tidak cukup syarat untuk membuat salat Jumaat. Satu kampung yang jauh ada dalamnya 10 lelaki. Apakah mereka buat? 10 lelaki tak cukup 40. Mereka salat zuhur dalam keadaan ini. Maka kerana ini penting difahami apakah syarat-syarat sah Jumaat, dan penting perbahasan ini yang kita menyebut. Okey. Dan kata pengarang, mustautinina fi abniyah, 40 itu mesti mereka mustautin dalam bangunan, bukan dalam kemah, kerana ia tidak wajib ke atas orang-orang yang tinggal di kemah yang mereka luar daripada kampung atau bandar yang dibuat dalamnya Jumaat, dan tidak sampai kepada mereka azan Jumaat. Maka jika contoh ada orang-orang tak sampai kepada mereka azan Jumaat, mereka tinggal dalam kemah-kemah, maka mereka ini tidak tinggal dalam bangunan, maka mereka mereka ini tidak wajib ke atas mereka untuk solat Jumaat dalam keadaan ini. Kata pengarang, وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج, وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها. Dan wajib salat Jumaat ke atas orang yang telah berniat untuk bermukim selama 4 hari penuh, iaitu tidak termasuk hari masuk dan hari keluar. Dan wajib juga ke atas orang yang sampai kepadanya seruan azan yang dikumandangkan oleh muazzin yang nyaring suaranya dari pinggir yang berdekatan dengan negeri Jumaat. Apakah makna ini? Okey. Orang yang dia muqim, kalau dia muqim di tempat yang ada dalamnya Jumaat, yang didirikan padanya Jumaat, wajib ke atas dia untuk salat Jumaat bersama mereka yang membuat Jumaat. Ini apa yang dia kata. Kita dah sebut ada beza di antara muqim dan mustautin. Tapi muqim itu apabila ada Jumaat di tempatnya, di tempat yang dia muqim padanya, dia kena solat Jumaat. Okey. Lagi orang yang dia tinggal di kawasan luar daripada bandar atau kampung yang dibuat dalamnya Jumaat. Adakah wajib ke atas dia datang dan solat Jumaat bersama mereka? Yani contoh, ada satu kampung di sini dibuat dalamnya Jumaat, dan ada orang yang tinggal luar daripada kawasan kampung ini, dan di tempatnya tidak ada Jumaat. Maka adakah wajib ke atas dia datang dan salat Jumaat bersama mereka ini? Kata ulama, jika sampai kepadanya seruan Jumaat dengan sekira-kira dia ada di tempat yang separas dengan kampung ini, dan dengan dikira waktu yang tak ada padanya angin yang kuat, jika sampai kepadanya seruan azan Jumaat
apabila seorang muazzin yang suaranya kuat, dia buat azan, jika sampai kepadanya azan, maka dia kena datang solat bersama mereka. Dia kena datang solat bersama mereka. Dan jika tidak sampai kepadanya azan dengan cara yang kita sebut, dia jauh sampai tak sampai kepadanya azan, maka dalam keadaan ini tidak wajib ke atas dia untuk datang dan solat Jumaat bersama mereka. Okey. Dan orang yang musafir, tidak wajib ke atas dia solat Jumaat, tapi dengan syarat dia mula pemusafirannya sebelum Fajr. Jika dia mula pemusafirannya sebelum Fajr Jumaat, maka tidak wajib ke atas dia solat Jumaat. Boleh dia solat Zuhur. Ini bagi orang yang musafir. Tapi kalau dia telah mula pemusafirannya setelah terbit Fajar, maka dia kena solat Jumaat. Kata pengarang, وشرطها وقت الظهر وخطبتان قبلها فيه يسمعهما الأربعون وأن تصلى جماعة بهم وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد. Dan syaratnya solat Jumaat dilakukan pada waktu zuhur, 2 khutbah sebelumnya, dan khutbah tersebut didengari oleh 40 orang dan dilakukan secara berjamaah dengan mereka, dan hendaklah tidak diiringi dengan solat Jumaat yang lain dalam negeri yang sama. Okey. Apakah makna ini? Sekarang dia mula sebut tentang syarat-syarat sah Jumaat. Untuk sah Jumaat mesti ia dibuat pada waktu zuhur. Maka tidak sah membuat solat Jumaat pada waktu asar atau pada waktu maghrib. Tak sah. Mesti pada waktu zuhur. Dan mesti dibuat sebelum solat Jumaat 2 khutbat. Dan 2 khutbat itu rukun-rukunnya mesti didengari oleh yang 40 yang kita sebut yang mustautin, mesti didengari oleh 40 mustautin rukun-rukunnya. Dan mesti juga solat Jumaat dibuat secara berjamaah. Tidak sah solat Jumaat secara berseorangan tanpa jamaah, tidak sah. Jika orang tak dapat solat Jumaat, dia contoh tertidur dan terlepas tak dapat untuk solat Jumaat, apakah dia buat? Dia solat zuhur. Dia tidak qadakan ya Jumaat di rumahnya, tak. Dan jika orang sampai lambat kepada solat Jumaat, maka jika dia sempat buat rukuk daripada rakaah yang kedua bersama imam, dia sempat untuk buat tumakninah bersamanya, maka dia akan tambah 1 rakaah setelah salam imamnya. Adapun jika dia tak sempat 1 rukuk dengan imam, contoh dia masuk dalam tahiyat dia masuk, maka dalam keadaan ini dia niat Jumaat, tapi dia kena sambung 4 rakaat. Dia buat 4 rakaat. Ini hendaklah diambil perhatian tentangnya. Ada ramai orang tidak tahu tentang ini. Dan ini biasanya di antara isu-isu yang kita menguji orang, adakah dia telah belajar kitab fiqh Syafi'i atau tidak. Kita tanya dia tentang isu ini. Orang sampai ke solat Jumaat dan dia sempat masuk pada tahiyat bersama imam. Apakah dia niat dan berapa rakaat dia buat? Dia niat Jumaat tetapi dia buat 4 rakaat. Setelah salam imamnya dia buat 4 rakaat. Ini adalah apa yang dinaskan oleh para fuqaha tentang isu ini. Adapun kalau dia sempat buat 1 rukuk dengan imamnya, rukuk pada rakaat yang kedua, maka dia akan tambah 1 rakaat sahaja setelah imamnya buat salam. Okey. Dan di antara syarat-syarat sah Jumaat adalah an la tuqarinaha ukhra bi baladin wahid, yani mesti ia tidak diiringi dengan solat Jumaat yang lain di satu kampung atau satu bandar. Okey. Tidak sah buat 2 Jumaat
di satu kampung atau satu bandar jika ada satu tempat yang cukup untuk mereka semua berkumpul padanya, maka kena buat satu Jumaat sahaja. Tetapi kalau dalam tempat itu tidak ada satu tempat yang cukup untuk mereka semua berkumpul padanya, maka boleh membuat lebih daripada satu Jumaat. Boleh buat lebih daripada satu Jumaat ikut qadar hajat. Ikut qadar hajat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah isu yang penting. Saya akan lagi menjelaskan tentang isu ini. Saya akan lagi menjelaskan tentang isu ini. Apakah ia? Tentang dua Jumaat di satu kampung atau satu bandar. Jika tidak ada hajat untuk buat dua Jumaat, tidak ada hajat, karena ada satu tempat yang cukup untuk mereka semua, ada satu masjid cukup untuk mereka semua, andaikan dibuat dua Jumaat, apakah hukum? Yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Bagaimana kita tahu yang pertama daripada yang kedua? Dengan ra daripada takbiratul ihram. Siapakah imam yang kata ra daripada daripada takbiratul ihram awal, maka Jumaatnya yang sah. Jika dua-duanya mereka kata ra serentak, dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah, kata ulama. Ini makna wa alla tuqarinaha ukhra bi baladin wahid. Tetapi apabila ada hajat, tidak cukup satu tempat, yani tidak cukup buatnya dalam satu tempat, maka sah yang pertama dan sah yang kedua. Kata pengarang, fa in sabaqat ihdahuma bit tahrimati sahhat as-sabiqah wa lam tasihha al-masbuqah. هذا إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد فإن شق ذلك صحت السابقة والمسبوقة. Sekiranya salah satu Jumaat telah mendahului yang lain dengan takbiratul ihram, maka sahlah Jumaat yang terdahulu dan tidak sah Jumaat yang terkemudian. Hal ini berlaku sekiranya situasi memungkinkan mereka berhimpun dalam satu tempat. Sekiranya perkara tersebut sukar, maka sahlah yang terdahulu dan yang terkemudian. Ini adalah apa yang saya telah syarah tadi. Kata pengarang, wa arkanul khutbataini hamdullah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa fihima wa ayatun mufhimatun fi ihdahuma wad du'a lil mu'minina fi thaniyah. Dan rukun-rukun dua khutbah mengucapkan alhamdulillah, mengucap salat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiat dengan ketakwaan dalam kedua-dua khutbah, dan membaca satu ayat Al-Quran yang difahami maksudnya dalam salah satu khutbah tersebut, dan berdoa bagi orang-orang beriman pada khutbah kedua. Rukun-rukun dua khutbah adalah apa? Rukun-rukun dua khutbah adalah apa? Hamdulillah, seperti dia kata alhamdulillah, hamdulillah. Wassalat ala nabi, seperti dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Wal wasiyah bit taqwa, wasiat dengan ketakwaan. Contoh dia kata ittaqullah, ittaqullah. Tiga ini kena ada dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Tiga rukun ini mesti dalam khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Dan yang keempat, ayat yang sempurna yang difahami maksudnya. Contoh kalau dia baca qul huwallahu ahad, memadai, cukup, boleh. Tapi ayat yang sempurna, bukan sebahagian daripada ayat yang sempurna. Dan rukun yang itu sebelum tentang ayat itu boleh dibaca pada khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua boleh. Dan
Yang kelima, rukun yang kelima adalah doa bagi para mukminin pada kedua, pada khutbah yang kedua. Contoh kalau dia kata Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, cukup, memadai. Ini adalah rukun-rukun dua khutbah Jumaat. Ini adalah rukun-rukun dua khutbah Jumaat. Tetapi rukun-rukun ini mesti dibaca dalam bahasa Arab. Rukun-rukun mesti dibaca dalam bahasa Arab. Nanti kita akan sebut juga. Kata pengarang rahimahullah, wa syurutuhuma at-taharatu 'anil hadatsaini wa 'anil najasati fil badani wal makani wal mahmul. Dan syarat-syarat dua khutbah suci daripada dua hadath, najis pada badan, tempat dan sesuatu yang ditanggung. Wa satrul 'aurati wal qiyam wal julus bainahuma wal muwalatu baina arkanihima wa bainahuma wa baina as-salati wa an takuna bil arabiyyah. Menutup aurat, berdiri, duduk di antara dua khutbah, dan berlaku mualat antara rukun-rukun dua khutbah tersebut dan antara kedua khutbah dengan salat Jumaat. Dan rukun kedua-duanya hendaklah disampaikan dalam bahasa Arab. Apakah makna ini? Pengarang rahimahullah dia sebut di sini syarat-syarat sah dua khutbah. Syarat-syarat sah dua khutbah. Maka dia sebut bahawasanya mesti orang yang buat khutbah dia suci daripada dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Dan dia suci juga daripada najasah pada badannya, pada pakaiannya, dan pada tempat dia berdiri atasnya, dan pada apa yang dia tanggung, apa yang dia membawa bersamanya dalam khutbah. Dan mesti dia menutupkan aurat. Dan mesti dia berdiri ketika dia buat khutbah. Ketika dia buat khutbah Jumaat. Jika dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Jika dia tidak mampu berdiri. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Mesti. Sekurang-kurangnya dia duduk sekadar Subhanallah. Tapi yang sempurna sekadar surat Al-Ikhlas. Dan jika orang dia tidak mampu berdiri, maka dia buat khutbah dalam keadaan duduk, maka dia pisahkan di antara dua khutbah dengan diam. Dan mesti dia buat mualat di antara rukun-rukun dua khutbah. Yani dia mesti ada mualat, yani berturut-turut rukun-rukun khutbah. Yani dengan makna apa? Yani dengan makna tidak pisahkan di antara rukun-rukunnya dengan perkara yang tidak ada padanya kaitan dengan khutbah. Contoh kalau orang dia mula dengan khutbah, dia sebut sebahagian rukun, kemudian ada telefon, orang telefon dia, maka dia cakap dengan dia 1 jam, dia cakap dengan dia, kemudian dia datang nak sambung khutbah. Tak, ini dia dah pisahkan di antara rukun-rukun khutbah dengan perkara yang tak ada padanya kaitan dengan khutbah. Dan mesti ada mualat di antara dua khutbah dan salat Jumaat. Maka kalau dia contohnya buat dua khutbah, kemudian dia pergi untuk tidur 1 jam, kemudian dia datang untuk mahu buat salat Jumaat, tidak sah. Tidak sah, kena ada mualat di antara dua khutbah dan salat. Dan mesti rukun-rukun dua khutbah dibaca dengan bahasa Arab. Adapun selain rukun-rukun boleh dibaca dengan bahasa yang lain. Karena ini di Malaysia biasanya kita baca rukun-rukun dengan bahasa Arab, dan kita akan masukkan bahasa Melayu, tapi itu pada selain rukun. Okey. Maka sampai sini untuk malam ini. Dengan ini kita telah habis perbahasan tentang solat Jumaat dan insya-Allah taala esok kita mahu memperbahaskan tentang syarat-syarat sah mengikut imam dalam solat. Jika kita mahu ikut seorang imam dalam solat, apakah syarat-syarat kita ikutnya dengan cara yang betul? Ini sangat penting juga.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa pada malam ini kita sudah masuk dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Kita sudah masuk pada 10 yang akhir, maka hendaklah kita rajin seperti mana kita telah bahaskan pada semalam tentang 10 yang akhir daripada Ramadan. Lagi rajin, tambahkan lagi amalan yang salih, dan insya-Allah taala sekarang kita mahu mengajar satu zikir untuk malam ini juga. Apakah zikir ini? An Anas radhiyallahu anhu annahu qala, daripada jalan Anas radhiyallahu anhu dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, fama yamna'uki an tasma'i ma usiki bih an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Maka ini adalah satu zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Apakah ia? Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Dibaca pada waktu pagi dan pada waktu malam. Hendaklah kita beramal dengan ini. Siapa yang dapat dirinya ada kelemahan, dia tidak memperbanyakkan ibadah, rasa dirinya banyak membuat dosa, dan mahu keadaannya jadi lagi baik, mahu jadi lagi kuat, maka hendaklah dia membaca ini sangat penting dan sangat memanfaatkan. Barakallahu fikum, akramakumullah, jazakumullahu khaira. InsyaAllah ta'ala kita sambung. Barakallahu fikum. Jangan lupa untuk jemput orang ramai masuk dan ikut pengajian dan ambil manfaat. Barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.